Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah temukan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah hendaknya, amin. Sebelum kita mulakan kuliah, hari ini kebetulan cuti sempena apa? Cuti hari jadi Agong lah. Jadi kita doakan keselamatan, kesejahteraan Agong, diberikan kesihatan yang baik untuknya, insyaAllah. Baik, kalau tuan-tuan ingat, pada lama dah ni, lama tak dipanggil kan, kita ada bawa satu topik berkaitan dengan istiqamah. Saya refresh sikit, kemudian kita masuk pada bincangan selanjutnya. Istiqamah ni banyaklah maksud dia, tapi kita dah bincang. Cumanya Al-Imam Qadhi Iyad, dia ketika berkata makna istiqamah ni apa, dia kata tauhidkanlah Allah, beriman kepadanya, kemudian istiqamahlah kepadanya, jangan menyimpangi daripada tauhidkan Allah, dan teruslah menjalankan ketaatan kepada Allah hingga kamu mati dalam keadaan seperti itu. Jadi kita faham ada dua perkara kat situ. Yang pertama, Imam Qadhi Iyad dia kata tauhidkanlah Allah sehingga mati, dan juga taatlah Allah sehingga mati. Dia ada dua perkara beza. Yang pertama, tauhidkan Allah hingga mati. Apa maksud tauhid? Tauhid ni maksudnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggal. Mengesakan ni apa maksud dia? Maksudnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sahaja tempat untuk bergantung, tempat minta ampun, tempat memohon hajat, tempat untuk mengadu. Dia tak boleh satu orang hanya menjadikan waktu solat sahaja tempat mengadu dekat Allah. Bila keluar solat, dia dah lupa Allah dah. Ada benda lain yang boleh dia mohon hajat. Ada benda lain yang dia boleh mengadu. Ada benda lain pula yang dia kata ada kuasa selain Allah untuk mengampunkan dia. Apatah lagi dia mengatakan bahawa ada benda lain juga yang dapat kuasa Allah untuk apa? Untuk mengampuni, untuk merahmati, untuk memberkati. Jadi mengesakan Allah ni hanya Allah sahaja sebagai Tuhan, dan dialah selayaknya dengan kekuasaannya, dengan kudratnya. Tu dulu kalau tuan-tuan ingat, saya pernah bawa contoh limau. Dia letak dalam kereta, kemudian dia menganggap limau ni boleh membantu menyelamatkan daripada kebakaran, kecurian, aksiden dan sebagainya. Jadi macam mana mungkin satu orang manusia boleh memikirkan limau ni boleh membantu sampai tahap itu? Sedangkan limau tu pun tuan-tuan rasa dia berguling datang sendiri masuk dalam kereta ke? Tak. Dia dipetik, sebelum dipetik ditanam. Sebelum ditanam ada benihnya. Menunjukkan dia pun tak ada kudrat untuk diri dia. Tak ada kuasa untuk diri dia. Tiba-tiba kita letak dekat belakang dalam belakang pintu rumah. Kita kata, limau-limau, aku berharap tidak ada pencuri masuk. Kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekadar meletakkan Allah tu wujud pada masa-masa tertentu.
Umpamanya seperti apa? Ramadan. Ramadan tu full day. Daripada awal sampai habis, dia menjaga diri dia, menahan diri dia. Daripada makian, cacian, celaan, daripada maksiat, dia boleh jaga. Kerana dia rasa bulan tu mulia, bulan tu Allah ada, Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya. Tapi habis Ramadan, mula balik perangai lama. Seolah memusimkan Allah itu pada waktu tertentu atau waktu keadaan tertentu. Lagi waktu bila selalunya orang mengesakan Allah ni? Bila terkena musibah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Ini waktu bila? Bila ada kesempitan atau kena musibah. Tapi di waktu sihat dia, di waktu lapang dia, dia lupakan Allah sebentar. Sebab tu maksud esakan Allah dan maksud istiqamah ni, kata Imam Qadi Iyad, mengesakan Allah sehingga meninggal dan mentaati Allah sehingga meninggal. Maksudnya apa? Full day, full time, full second. Semua masa dia tu dia sedar bahawa Allah sedang mengintai dia, melihat dia. Jadi di waktu itu kita perlulah tundukkan semua yang Allah bagi pada kita. Allah bagi apa pada kita? Allah bagi badan kita, tunduk kepada Allah. Allah bagi apa lagi? Allah bagi nyawa, nyawa tunduk kepada Allah. Allah bagi roh, roh tunduk kepada Allah. Allah bagi nafsu, nafsu tunduk kepada Allah. Allah bagi syahwat, syahwat tunduk kepada Allah. Maksud tunduk apa? Bukan tunduk tu, tak apalah ustaz, kami duduk dalam masjid je lah ustaz, tak payah keluar. Tak payah bertanggungjawab kepada isteri, kepada anak-anak. Bukan. Apa yang dia ada tu, dia bertanggungjawab dan tundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja dia pun sama juga. Dia sebagai guru ke, sebagai ustaz ke, sebagai mufti ke, sebagai sultan ke, sebagai doktor ke, sebagai polis ke, sebagai cleaner ke, apa sahaja pekerjaan dia, ditundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang ayah ke, dia seorang bos ke, dia seorang pimpinan masyarakat ke, dia seorang imam ke, apa sahaja yang dia ada dengan jawatan dia, ditundukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru namanya istiqamah. Bukan seperti sebahagian orang, bila sebut istiqamah ni, dia kata istiqamah ni maksudnya awak ni tak jaga duha lah. Duha tu tambahan ketaatan kepada Allah. Yang main dia apa? Taat Allah, sentiasa berjaga. Kita tak adalah kita kata kita ni iman macam Nabi, kan? Straight je. Ada masa ada jatuh bangun, tapi bila terjatuh tu dia kembali kepada Allah semula. Orang yang rugi, yang lalai siapa? Jatuh terus jatuh, kan? Jatuh dengan kemaksiatan dan sebagainya. Ini kata Imam Qadi Iyad. Imam Ibnu Katsir pula ketika menafsirkan makna istiqamah daripada ayat Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang kata sesungguhnya Allah itulah Tuhan kami, maka istiqamahlah dengan Allah tu sebagai Tuhan. Ini dalam bentuk ibadah pula. Yang mana Imam Ibnu Katsir kata mengikhlaskan amal untuk Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai yang disyariatkan. Saya bagi contoh. Boleh tak pukul anak? Boleh. Tapi syariat membenarkan hak dia macam mana? Bukan tak boleh, tapi hak dia macam mana? Ataupun tak apalah, saya pernah anak tu, saya depan mata, waktu saya di jalan kebun, satu majlis anak tu, biasalah anak budak-budak, dia bukan umur 14, umur 5-6 tahun, dia main lari-lari, bising-bising. Jadi bapak dia tu terus tarik dia, tuan-tuan, saya terkejut, dia sepak depan orang. Sepak tau, kalau cubit tampar ni dia rasa okey lagi, dia sepak, budak tu agak macam terpelanting sedikit. Allahu Akbar. Saya kata, ini lebih had daripada syariat ni. Maksudnya kehidupan kita seharian ni, daripada bangun tidur sehingga tidur semula,
Allah tak adalah melarang apa kita nak buat. Cuma benda tu berada dalam batasan syariat dan ketaatan kepada Allah. Bila bercakap dengan kawan pun dalam konteks ketaatan kepada Allah. Bukan duduk, inilah peluang nak cerita pasal janda. Inilah peluang nak cerita pasal benda-benda yang sia-sia, yang melampau. Apatah lagi melibatkan diri dalam perkara-perkara yang apa? Fitnah, tuduhan, makian, celaan, buka aib. Masuk bab politik ada tak tuan-tuan? Lebih teruk lagi. Cuba kadang-kadang kita duduk, kita fikir bila nak sembang dengan kawan tu, ini dalam ketaatan kepada Allah ke ataupun buat dosa lagi? Sepatutnya jiwa seorang mukmin, kata Allah dalam Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Bukannya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bukannya dia bertolong-menolong dalam pergaduhan dan dosa. Kita lebih suka mewujudkan suasana pergaduhan, suasana peperangan. Tak kisahlah peperangan itu ataupun pertelingkahan itu, daripada bab adik-beradik, pasangan, kemudian kawan-kawan, masyarakat, dia lebih suka mewujudkan benda ni. Apatah lagi, lebih besar lagi, sampai hingga bab politik, termasuk sukakan kepada permusuhan, pergaduhan, perpecahan, sanggup putuskan persahabatan adik-beradik demi menjaga persahabatan kawan kita. Ini sebagai contoh. Jadi kata Imam Ibn Katsir, sesuatu amalan yang dia buat ini, yang pertama tidak cukup mengikhlaskan diri kepada Allah, tetapi perlulah perbuatan yang dia buat itu menepati syariat, sesuai dengan tuntutan syariat. Tu saya dulu ada bawa juga, saya kata Robin Hood. Dia mencuri, dia bagi orang miskin makan. Dia bagi anak-anak yatim makan. Logik akal kata bagus. Dia tak makan. Dan dia curi pun bukan duit orang miskin. Dia curi orang-orang yang besar-besar. Ikut logik akal ni, bagus belakang. Tapi disebabkan syariat tidak membenarkan pencurian, maka perbuatan itu tetap haram, walaupun dia bagi kepada orang yang haknya. Nampak tuan-tuan? So ini kita cerita ni, iaitu bagaimana perbuatan yang kita buat. Walaupun katakan Robin Hood tu Muslim, dia kata aku mencuri ikhlas kerana Allah, tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Jadi apatah lagi sebahagian kita suka memfitnah, suka memaki, membuka aib, kemudian dia kata kami bekerja kerana Allah. Boleh ke? Buat benda haram dengan mengkaitkan kami bekerja untuk Allah, kami ikhlas untuk Allah. Haram. Haram tetap haram. So pentingnya apabila amalan itu dibuat, bukan sekadar menilai benda tu baik di sisi kita, tetapi kena fikir baik di batasan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Imam Ibn Katsir kata itu baru makna istiqamah, iaitu dia mengiringkan ikhlas dan juga mengiringkan bersamanya menepati syariat. Dia kena iringkan dua-dua. Kalau dia kata ikhlas sahaja, hari ni hari apa? Isnin. Isnin kan? Tiba-tiba habis solat subuh tadi, tuan-tuan kata saya ikhlas sembahyang sunat selepas subuh kerana Allah. Kalau qada lain cerita lah. Qada tu dia hutang dan dia wajib bayar. Tapi dia kata ikhlas. Boleh ke tuan-tuan? Kalau ikhlas, Nabi sepatutnya lebih ikhlas lagi. Dia buat dulu. Tapi Nabi sendiri melarang waktu itu. Sehingga kan satu ketika Imam Malik ataupun Said Ibn Musayyab
Sa'id bin Musayyab ni menantu Abu Hurairah. Dia pun seorang yang banyak riwayat hadis juga. Tengah kuliah macam ni di masjid Nabi, makam Nabi di sana. Kemudian habis solat subuh, tengah kuliah, orang tu pun bangun, dia solat sunat. Yang kuliah ni tanyalah, di antara dua lah, saya lupa, Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah atau Imam Malik sendiri. Mazhab Maliki tu kan imam tu. Dia tanya, ya Rujul, apa yang kamu solat? Kalau dia kata, aku terlambat tadi, aku solat subuh. Okey, selesai lah. Dia kata, aku solat sunat. Lepas tu, bukankah ini waktu terlarang? Dia kata, takkanlah aku berdosa solat lepas solat subuh ni. Solat sunat lepas solat subuh. Dia kata, takkan Allah azab aku dengan perbuatan ni? Lalu, imam ni kata, Allah tak azab perbuatan yang kau buat, walaupun kau buat dengan ikhlas. Tetapi Allah boleh azab dengan engkau menyelisihi tu orang sana. Dia menunjuk makam Nabi. Menyelisihi. Sebab jalan yang kita mengetahui, jalan ibadah, jalan syariat ni daripada siapa? Nabi lah. Kalau Nabi kata itu waktu terlarang untuk solat sunat, itu waktunya. Tengok tuan-tuan. So pentingnya kita, walaupun dia buat tadi ikhlas, tapi kalau Allah tak redha, tak boleh jadi juga. Padahal perbuatan salat tadi dengan perbuatan solat subuh samanya dia punya pergerakan. Cuma ada beza dalam kunut lah. Niat pun beza. Satu fardu, satu sunat. Tapi perbuatan sama. Niat ikhlas kerana Allah juga. Satu lagi. Perbuatan dah menepati syariat tetapi tidak ikhlas. Pun sama juga. Datang solat subuh tadi ni, perbuatan menepati syariat. Dia angkat takbir, dia sujud sampai habis solat salam, perbuatan ikut syariat. Tapi rupanya dia datang sebab dia imam. Atau dia datang sebab dia EJK. Atau saya minta maaf, saya bagi contoh sahaja. Atau dia datang sebab dia pimpinan masyarakat. Ataupun dia datang sebab bini paksa. Atau dia datang sebab lama tak tunjuk muka ni. Orang kata apa nanti kan? Padahal di rumah sebelah surau je. Nampak? Sebab-sebab yang lain. Tapi kalau dia datang, berbeza tak dengan orang yang datang, Allah panggil lah ni, jom kita solat. Dia merasa kehadiran tu. So, perbuatan menepati syariat, tetapi niat tadi bukan kerana Allah. Hapus, tidak dikira Allah. Jadi sebab tu, Imam Ibn Katsir dia kata, pentingnya dalam amalan, apa sahaja tindak tanduk dia, pertama, mengikhlaskan diri kerana Allah. Yang kedua, menepati syariat. Apabila tercabut salah satu, tak boleh. Sebelum mengumpat kan, dia kata, ya Allah, aku mengumpat kerana Engkau. Ikhlas. Perbuatan dah tak boleh dah. Melanggar syariat dah. Tiba-tiba dia kata ikhlas. Lagilah tak boleh. Kan? Sebenarnya dia bukan ikhlas kerana Allah. Dia ikhlaskan nafsu dia. Kerana nafsu dia. Maka penting dalam kehidupan, kata Imam Ibn Katsir. Ni baru refresh ni. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi siapa? Siapa Imam Qurtubi? Imam Qurtubi ni ialah penulis tafsir. Dia sama macam Ibn Katsir lah. Ibn Katsir dia ada pandangan-pandangan dia mengikut sahabat-sahabat tertentu. Imam Qurtubi pun sama. Tapi dia tak jauh pun. Tafsir ni kadang-kadang biasalah ada perbezaan makna dan sebagainya. Baik. Imam Qurtubi dia kata dalam maknakan istiqamah, dia kata bersikap jujur dan luruslah dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam keyakinannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dan tetaplah dalam keadaan tersebut hingga mati. Dia kata makna istiqamah ni apa? Tak cukup hanya keesaan kepada Allah, maksudnya dia yakin Allah tu wujud,
tetapi sekadar meyakini Allah wujud, perbuatannya macam tak yakin Allah tu wujud. Apa dia? Perbuatan-perbuatan yang dia buat tu melanggar daripada aturan ilahi. Dia buat secara bebas apa sahaja nak buat. Suka-suka je ucap apa yang dia nak ucap. Suka-suka je buat apa yang dia nak buat. Sedangkan Imam Qurtubi kata, bersikap luruslah, bersikap jujurlah kepada Allah. Maka itulah yang dinamakan istiqamah. Jadi apa yang kita faham makna istiqamah? Istiqamah ni ialah bila dia duduk dalam ketaatan kepada Allah, bukan sahaja dalam masjid, dalam surau, tetapi di luar daripada surau pun sama, duduk dalam ketaatan kepada Allah. Tu kita kadang-kadang meletakkan Allah tu bermusim, bertempat. Masuk masjid, kita taat. Keluar, dah mula dah. Kan? Bila program agama, pakai tudung. Masuk masjid, pakai tudung. Keluar, dah mula hilang. Macam seolah Allah hanya wujud di tempat-tempat ni. Begitu juga bila pergi umrah haji kan. Waktu tu subhanallah. Seminggu balik lepas umrah haji ni, dah mula balik perangai lama. Jadi, apa makna duduk dalam ketaatan kepada Allah ni? Bertempat dan bermusimkah kita meletakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, ini kita dah cerita agak panjang pada sesi yang lepas. Ini sekadar refresh. Kemudian kita ada sebut juga bagaimana usaha syaitan memalingkan manusia daripada istiqamah. Dia datang daripada jalan depan. Kerana iblis, dia berdialog dengan Allah. Dia kata, kerana engkau telah menghukumkan kami sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi hamba engkau daripada jalan engkau yang lurus. Dan kemudian aku akan mendatangi mereka daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri. Dan pastilah engkau akan mendapati hamba-hamba engkau ni kurang bersyukur. Jadi kalau kita ni termasuk dalam orang yang asyik melenting, asyik menafikan, asyik mengeluh kehidupan, kita bukan termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Ada dah harta sedemikian yang Allah bagi, dia kata tak. Bila rasuah, tambah lagi duit. Bila bisnes, letak riba, tambah lagi duit. Tak bersyukur dengan apa yang ada. Ini sebagai contoh lah. Begitu juga dalam hal-hal yang lain. Bersyukur waktu bila dapat satu nikmat yang besar. Tapi waktu benda-benda yang kecil, Allah bagi nafas, Allah masih lagi boleh bagi mulut bercakap. Tapi kesyukuran itu ditunjukkan ke mana? Dengan makian ataupun dengan alhamdulillah ya Allah. Kan? So kesyukuran tu ditunjukkan di mana? Kadang-kadang mulut mudah lafaz. Syukur, alhamdulillah, orang puji kita kan. Oh syukur, itulah Allah bagi aku rezeki ni, syukur. Syukur tu ditunjukkan ke mana? Kan? Orang sebahagian dia sebut sabar. Aku betul-betul sabar lah ni. Kan? Betul-betul sabar lah ni. Lepas tu maki orang. Tu bukan sabar dah. Baru sebut sabar. Sekejap lagi dipukul orang. Tu bukan sabar dah. So tengok di mana kita meletakkan benda yang kita sebutkan. Maka syaitan datang daripada arah depan, kanan, kiri. Ini ada satu hadis yang kita dah bincang panjang. Syaitan datang jalan dakwah, dia datang jalan masuk Islam, dia datang jalan jihad, dia datang jalan islah, nak berubah, tapi syaitan datang kacau, tapi dia kuat. Dan semua jalan-jalan yang kita sebutkan ni syaitan kacau, dan dia tetap pendirian dia untuk meneruskan walaupun ada gangguan syaitan dan gangguan manusia pun. Kadang orang tu dah berubah dah, tapi mulut kita pula. Orang tu baru pakai tudung, belajar pakai tudung. Dulu tak pakai. Mungkin dia dengar tazkirah di mana-mana lah, Facebook ke TikTok ke, ataupun dia dengar dalam kuliah ke. Dia berubah. Kita mulut ni sepatutnya, ya Allah, kau tetapkanlah hati dia, ya Allah. Duduk dalam ketaatan, pakai tutup aurat dan sebagainya. Kita alas sekejap je tu mulut kita. Kan? Alah, nanti dah pergi mana-mana ni, buka balik mulut kita. Kan? Ataupun something apa-apa. Orang tu mungkin baru bertaubat daripada berzina dulunya, minum arak umpamanya, rasuah umpamanya.
terlibat dengan benda-benda yang haram, tiba-tiba dia berubah. Kita sepatutnya kuatkan dia, bagi semangat kat dia. Kan? Bukankah dengan membantu bagi semangat tu pun kita pun dapat pahala sama? Ataukah kita nak menghalang kebaikan orang itu sehingga kita nak tumpang dosa semua? Kan? Kita menghalang orang tu, kata alah ni sekejap je ni. Orang tu pun memberontak diri keluar daripada ketaatan kepada Allah. Kita menumpang semua. Baik. Syaitan datang daripada depan ni adalah syaitan yang dia daripada arah depan, dia kata buat je. Sebenarnya hari kebangkitan tak ada, syurga tak ada, neraka tak ada. Padahal kita dah belajar ni. Tapi bila datang ujian Allah bagi, dengan syaitan duk ngusik-ngusik, dia kata alah tak apa, buat je. Hari kiamat bukan ada pun. Syurga neraka bukan ada pun. Yang datang daripada kanan pula, syaitan dia kata apa? Daripada kanan dia kata dia menunda-nundakan kebaikan. Bagi tadi ada niat nak sedekah kan, tak apa, tunda lah, besok boleh buat. Besok boleh buat. Last kali habis tangguh. Macam puasa 6 lah kan. Tak apa, ambil hujung sikit. Last kali tak sempat buat kan. Sebab apa? Jangan kata habis 30 Syawal. Lepas 30 Syawal masih lagi sambut raya. Jadi bila masanya nak puasa sunat ni kan? Syaitan punya kacau ni. Baik, dia tundakan kebaikan. Bukan itu sajalah, termasuk kebaikan. Dia kadang-kadang malam. Ayah-ayah ni, saya pun ayah juga. Kadang-kadang kita agak agresif, agak matang, agak menganiaya pasangan dan anak-anak. Bila malam tu kita rasa Allah, macam salah langkah. Tapi bila pergi ke esoknya, dia dengan perangai yang sama juga. Malam macam dah muhasabah dah. Oh, besok aku kena ubah ni, aku kena ubah ni. Sekadar angan-angan tak capai. Kan? Dia kena besoknya terus laksanakan. Sebab kita nak hidup dalam syurga dengan bawa anak isteri yang kita ada ni. Kan? Kan nak bawa anak isteri orang lain? Ada? Kita bawa anak isteri kita juga. Tu saya kata kadang-kadang kita bengis mukanya dengan pasangan yang kita dulu kahwin-kahwin kata til jannah lah. Kan? Apa bawa masuk syurga dan sebagainya. Tapi dengan anak orang, dengan pasangan orang, kita lebih mesra. Anak yatim, kan? Anak kita dulu, kan? Bagi semangat, sayang dia. Saya baru baca satu hadis, kebetulan Jumaat baru ni khutbah dia. Apa tajuk dia? Saya lupa. Kasih sayang Allah ke apa? Dia ada kaitan kasih sayang apa dah? Lupa dah. Islam agama kasih sayang, itu tajuk dia. Saya akan bagi tazkirah Jumaat lah di satu kawasan masjid. Dia walaupun tajuk tu kita kena kupas yang lain sedikit daripada yang tu lah. Saya teringat satu hadis yang Aqra' bin Habis. Satu hari dia duduk dengan Nabi, waktu tu Hasan. Hasan main-main dengan Nabi. Hasan ni cucu Nabi lah, anak kepada Ali. Nabi cium-cium dia, cium dahi, cium pipi, bergurau dengan dia. Aqra' bin Habis ni ada 10 orang anak. Lalu dia kata, ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak tapi aku tak pernah cium macam ni pun. Tak pernah manjakan macam ni lah bahasa dia. Jadi Nabi terus jawab, dia kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mengasihani, dia tidak akan dikasihani. Maksudnya kalau macam ni kita berterusan menzalimi anak, kurang bagi kasih sayang, yang baginya apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal cukup. Tapi sentuhan jiwa, kasih sayang ni termasuk pada pasangan. Itu yang sekarang banyak kes cerai sebab tawar hati. Cerai tawar hati.
Dan Islam tak larang pun. Dah tawar hati, tiada lagi wujud sakinah, mawaddah, warahmah. Apa lagi pertahankan keluarga? Keluar aja lah. Daripada duduk dalam kemaksiatan kepada Allah. Maksiat macam mana? Dah masing-masing pun dah tak nak berpandangan, bersembang. Saya ada seorang ni, saya uruskan kes cerai jugalah. Dia datang, ustaz, dia rayu betul-betul, ustaz, tolong ustaz, saya tak nak cerai ustaz, tolonglah ustaz. Saya kata tolong yang tuan rayu ni sepatutnya rayu kat isteri. Kes ni isteri punya. Saya kena buat satu laporan yang tak boleh pihakkan tu, tak boleh pihakkan dia. Saya kena adil. Tapi saya nak tahu, tolong rayu tuan ni bukan rayu kat saya. Rayu kat isteri. Isteri nak pengadilan. Nafkah bagi kepada anak-anak, tapi kat isteri tak bagi. Bukan sahaja zahir, batin pun lama tak bagi. Lepas tu rayu kat kita. Kita boleh buat apa tuan? Kita boleh buat apa? Lepas tu dia kata, saya sibuk dengan bisnes saya, sebab tu saya dah lupa tanggungjawab sedikit lah. Kan? Saya cakap tu bukan sedikit, banyak tu. Kenapa boleh merawat hati orang lain, hati isteri sendiri lupa? Kan? Tu saya kata tadi, merawat hati anak orang, hati anak sendiri lupa. Tu Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihani, dia tidak akan dikasihani. Lepas tu bila anak tu semakin tua, makin kurang ajar dengan kita salahkan anak. Kata anak kurang ajar, anak derhaka, anak celaka, semua keluar. Bila tengok balik awalnya, kita pun macam tu, membiarkan dia. Dah kita besar, dia membiarkan kita. Kama tadinu tudan, macam mana kamu buat, macam itulah kamu akan dapat. Baik. So ini orang-orang yang menunda-nundakan kebaikan. Tapi sebagai orang, dia tak nak kalah juga. Dia kata, ustaz, saya jadi macam ni, syaitan yang buat. Salahnya syaitan pula. Kan? Di mana iman kita? Kan? Ni orang yang suka salahkan orang lain. Jenis yang perangai macam ni pun ada. Syaitan yang datang daripada arah kiri pula, dia menghiaskan kejahatan dan maksiat, mengajaknya dan memerintahkannya. Contoh, jangan pula cari mana syaitan kiri, tak jumpa ustaz. Bukan, ini dia, syaitan ni dia, bila kita nampak satu benda yang maksiat ni, dia menghiaskan maksiat tu lebih cantik dan lazat, menarik. Kemudian dia akan mengajak dan memerintahkan buat. Ini syaitan datang dari arah kiri. Yang datang di belakang pula, syaitan yang macam ni, dia akan menampakkan kecantikan dunia. Ambil lah, kita keperluan dah, sepatutnya kehidupan kita ni cukuplah kepada keperluan. Tapi kehendak tu janganlah jadikan lebih daripada keperluan. Apa maksud keperluan dengan kehendak? Orang belajar ekonomi dia tahu. Apa asas dalam rumah kena ada? Kena ada dapur, kena ada makanan, kena ada ni. Tapi dia nak yang lebih lagi. Kan? Sebagai contoh, selalunya bila orang dah pencin, dia buat apa? Dia naikkan dapur rumah dulu. Kita umur dah hujung dah ni. Kan? Umur dah hujung dah. Tak, saya bukan mengkritik orang yang umur di hujung-hujung, bukan. Cumanya dia kata, abang nak bagi nampak duit tu ada, abang naikkanlah dapur. Ni ayat dia pujuk ni. Kan? Bukan dapur tak ada. Lepas ni kalau besar dan cantik pun, dua tu juga yang ada. Kan? Tapi ni hasutan lah. Dia nak bagi nampak perhiasan tu. Syaitan yang belakang ni, dia nak bagi kita uruskanlah nak perhiasan. Tapi haji belum pernah pergi lagi. Kan? Ataupun menghajikan orang lain, bantu orang lain yang mungkin adik-beradik belum pergi umrah, belum pergi haji. Dia pergi jalan-jalan,
Satu tahun 4 kali, boleh pergi UK, boleh pergi sana, boleh pergi sini semua. Waktu ni dia tak nampak satu pembaziran dan satu something lah. Tapi bila sebut pasal haji 4 kali pergi jalan ni pun rasa satu kepala lebih dah 100,000 ni. Kan duduk seminggu sana. Jadi bila cerita pasal ibadah, mahal Ustaz. Tentang ibadah kita akan mengelangah-langah, lambat-lambatkan, tak apalah nantilah. Kan duit tengah ada. Dah tak ada baru dia kata itulah waktu ada dulu tu lupalah nak pergi haji umrah. Ni saya bagi contoh macam mana dia menghiaskan benda-benda ni sehingga kita tenggelam dengan kecantikan dunia. Bukan haram, Allah tak menghalang pun. Cumanya kita tenggelam dengan kelazatan, kemenarikan dunia ni. Baik. Ini sebagai pengajaran. Kemudian sebab itulah Allah ajarkan kita, Nabi ajarkan kita doa. Doa ni saya dah baca pada sesi yang lepas. Maka ketika seorang hamba dalam keadaan berpaling daripada agama, maka syaitan akan mendorongnya untuk bermalas-malasan. Sampailah akhirnya meninggalkan kewajipan dan melakukan perkara yang haram. Masuk syuruk lah. Saya habiskan dalam 10 minit lagi. Nabi kata siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk dalam masjid sehingga syuruk. Duduk ni dalam arti kata dia memperingati Allah. Zikir ke, baca Quran ke, dengar kuliah ke. Kemudian masuk tu syuruk, dia bangun dan solat sunat 2 rakaat. Sama ada solat sunat isyraq ataupun solat sunat duha. Nabi jamin, ni Nabi jamin bukan saya. Nabi jamin, Nabi kata dapat pahala umrah sempurna 3 kali Nabi sebut. Jadi tuan-tuan sebelum keluar ni, kalau ada kesempatan masa, segera-segera 2 rakaat je solat sunat. Ini dah habis syuruk tak apa, ni solat sunat selepas habis syuruk. Baik. Jadi doa yang kita baca hari tu, tuan-tuan masih ingat apa nama Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah fi mali wa ahli. Ini doa yang kita baca hari tu. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada dunia, harta, keluarga, sebagainya, agama. Kemudian kita mohon juga doa, ya Allah selamatkan aku daripada musuh yang datang daripada arah depan, belakang, kanan dan kiri, daripada bawah dan juga daripada atas. Ini sebab kita ada doakanlah. Baik. Sehingga manusia kerja syaitan ni mendorong manusia bermalas-malasan sehinggalah meninggalkan kewajipan dan melakukan perkara yang haram. Dan syaitan kerja dia akan terus membuatnya lalai sehingga putuslah hubungannya sesama manusia, sesama agama. Berlaku tak? Syaitan punya kerja nak putuskan hubungan sama manusia, berlaku tak? Kalau tak sebab harta, sebab politik. Allahu Akbar, ujian. Baik. Kerja syaitan. Dia nak ciptakan permusuhan, pergaduhan. Kemudian, dan dia memutuskan agama juga dengan agama. Memutuskan manusia dengan hubungan dengan agama. Cara dia perlahan-lahan, daripada kita dulu rajin berzikir subhanallah 33 kali, turun ke 10. Turun 10, turun 1. Dia kata nak bagi cukup syarat lepas solat. Jadilah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai. Lama-lama kurang lagi. Kurang, doa pun dah kurang. Habis doa, habis salam, cabut lari. Dah lama-lama solat pun hilang. So kurang. Jadi ketaatan kepada Allah, maksudnya apatah lagi ketaatan kepada Allah dalam bab yang lain. Pada pasangan pun sama. Awal-awal perkahwinan cantik. Kan? Dah lama-lama
Dia mula rasa renggang, tak bercakap. Ini semua kerja-kerja syaitan ni. Kan? Tapi dalam masa yang sama, bukan hanya kerja syaitan, diri kita, nafsu kita, syahwat kita, kan? Dah berpaling daripada yang sebenar, yang sepatutnya ketaatan kepada Allah. Sebab tu awal tadi kita sebut, jangan memusimkan Allah. Masuk masjid, Masya Allah, sebaik-baik manusia. Keluar masjid dah jadi seburuk-buruk manusia. Seolah Allah tu macam ada dalam masjid surau je. Kan? Sedangkan Allah mengawasi setiap masa dan setiap tempat. Ini kalau kita belajar, kita kaitkan istiqamah dengan tajuk muraqabah memang best. Cumanya ni tak ada peluang masa lagi lah. Dan tuan-tuan, tadi kita sebut bagaimana syaitan mencabut hati manusia daripada ketaatan kepada Allah dengan cara meremehkan, rasa malas-malas, akhirnya tinggalkan kewajipan. Syaitan juga boleh mendorong manusia, menyesatkan manusia yang sedang mentaati Allah. Maksudnya dia bukan hanya sahaja kacau orang yang daripada yang boleh jaga ibadah, dia keluarkan manusia daripada lembah ibadah. Bukan itu sahaja. Tapi syaitan boleh juga kacau manusia daripada ibadah, dia lalai dengan ibadah dia. Macam mana? Solat, dia jaga solat. Aku jaga solat tau. Mula riak. Mula sum'ah. Nak mendengar orang puji dia tentang kebaikan yang dia buat. Mula takabur. Aku paling kurang solat sunat, kau tu duduk je dalam hati. Aku kira bagus lah ni. Dalam hati, ujuk ni. Dia rasa bangga diri. Kiranya lepas solat maghrib tadi ni aku bagus lagi lah. Imam duduk je. Aku bagus lagi, patut aku layak jadi imam. Contoh kan. Tengok. Syaitan bukan menyesatkan manusia. Sebab syaitan ni, dia kerja dia tak akan putus asa. Dia tengok, jalan ni aku tak boleh buat dah. Tak apa, kita sesatkan dia dalam ibadah. Sesatkan manusia pula dalam ibadah. Wujud ke tak wujud? Wujud. Satu hari saya ambilkan dengan hadis ni. Hadis ni agak panjang tapi tak apalah. Saya cuba ringkaskan. Ja'a thalathatun rahatin ila buyuti azwajin Nabi. 3 orang datang dekat rumah isteri Nabi. Dia tanya, macam mana ibadah Rasulullah? Kan? Lalu dia kata, Rasulullah macam biasa. Jaga solat, puasa, kemudian berzikir. Ada masa pergi perang, dia pergi perang. Ada masa dia bermain, pergi main. Lepak dengan sahabat-sahabat. Pergi makan, pergi minum. Kan? Dia tak ada lepak dengan janda. Kan? Jadi dia kata, inilah kehidupan seharian Nabi. 3 orang ni dengan angkuh, dia kata lah sikitnya. Lalu dia kata apa? Dia kata yang orang pertama, dia kata, adapun aku, orang pertama ni, aku berpuasa ni, hadis ni penting tuan-tuan. Aku nak berpuasa dan aku tak nak berteduh. Aku nak jemur tengah panas. Dan aku tak nak buka seharian. Logik akal tuan-tuan kita ni, bagus ke tak bagus? Dia beribadah ni ikhlas kerana Allah. Dia kata, apa makna puasa duduk dalam aircon? Apa makna puasa tidur? Apa makna puasa pergi mandi? Sejukkan badan. Sedangkan makna puasa ialah rasa lapar, rasa panas, rasa... Lepas tu, dia kata, kita upgrade lah sikit. Tak payahlah buka waktu maghrib. Buka waktu imsak, sahur, puasa balik. Logik akal bagus tak? Bagus lah, akal kita. Kita tak cerita wahyu lagi, akal kita. Orang yang kedua, dia kata,
Aku nak solat malam, anak tidur malam. Siang dah buat kerja dah. Aku nak malam ni aku nak jaga mata untuk solat dan tak nak tidur. Kenapa? Alasan dia kata kalau aku tidur aku leka dan lalai. Tidur tu pun satu kelalaian. Dalam tidur tu pun dah tak sedar apa dia buat. Itu kan dah menunjukkan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, pandai dia pun bagi tazkirah. Kan? Kemudian dalam tidur pula ada mimpi. Mimpi besok jadi Perdana Menteri. Kan? Jadi kan dah lalai. So tengok, dikaitkan pula. Maka tidur itu melalaikan kita hidup kena ibadah. Cantik ya, betul ayat dia. Hidup kena ibadah. Orang ketiga pula, dia kata, adapun aku takkan berkahwin. Dia nak seperti Nabi, Nabi kahwin banyak kan? Dia kata aku tak nak berkahwin. Sebab apa? Sebab bila dah berkahwin, aku dah kena bertanggungjawab. Nak kena cari kerja, nak kena cari makanan, pakaian, tempat tinggal untuknya. Lahir pula anak, kena bekerja keras lagi nak usara dia. Maka waktu beribadah kepada Allah tu semakin kurang. Logik akal dia betul tak tuan-tuan? Betul lah, ikut pandangan kita. Sebab tu Allah kata jadikan kehidupannya keseluruhan ibadah. Bekerja dalam erti kata ibadah, berkahwin ibadah, jaga anak-anak ibadah, uruskan rumah ibadah, bermasyarakat ibadah. Yang awak letak ibadah tu hanya nampak solat, puasa, zakat ni, itu ibadah khusus. Ibadah umum ada. Tidur ibadah ke tak ibadah? Ibadah. Menyihatkan tubuh badan, memberi hak kepada badan, ibadah. Tapi tiga-tiga ni dia buat, dia kata, oh, kami the best ibadah yang kami boleh persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun balik, tiga-tiga ni. Nabi balik, Aisyah cerita, ada 3 orang datang, dia cerita pasal ni semua. Mana dia? Nabi pergi kejar. Nabi jumpa, Nabi tanya, benarkah apa yang kamu ungkapkan ini? Jadi Nabi tanya balik, siapakah yang paling bertakwa kepada Allah? Koma ke kami? Aku. Siapa yang bertakwa? Aku atqakum, aku paling takwa lagi daripada engkau. Adapun aku berpuasa dan aku berbuka berteduh juga. Adapun aku bangun malam dan aku tidur juga. Dan adapun aku berkahwin juga. Nabi kata, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak ikut aku bukan daripada golongan aku. Maksudnya apa? Dalam ibadah pun syaitan boleh menyesatkan. Padahal mereka tiga-tiga ni buat dengan ikhlas. Kerana Allah SWT. Ni banyak cerita ni pasal ni. Manusia yang disesatkan dalam ibadah ni banyak. Kalau last saya boleh bawa satu contoh sebelum habis ni, tadi dah nak last dah, last satu lagi. Satu orang manusia kan yang dia bunuh 99 orang, lepas tu dia jumpa orang yang sembah beribadah kuat. Lalu dia minta fatwa, bagaimana aku dah bunuh 99 orang ni, aku boleh selamat lagi ke tak? Dia kata tak selamat. Dia pun dibunuh. Kerana apa? Dia menyangka hidup ni ibadah tu adalah solat. Kalau bunuh orang kemudian bertaubat bukan ibadah. Sedangkan bertaubat juga ibadah. Bukanlah menggalakkan bunuh, tetapi nak kembalikan manusia kepada Allah. Dia dah putus jalan. Dia dah tak tahu jalan. Satu orang datang, pakcik, saya ni dah minum arak banyak, lama sangat dah. Saya kena buat apa ni? Mes ni, pergi mahkamah. Tak. Bagi dia berubah dulu. Insaf dulu. Bagi ruang. Kita kadang-kadang macam kita ni pejuang sungguh dah agama ni. Sedangkan Allah tutup aib-aib kita. Mungkin kita
Allah izinkan kita, Allah beri kekuatan untuk kita, kita mampu jaga solat penuh, jaga puasa penuh, bayar zakat. Tapi dalam sudut yang lain, mulut kuat maki. Solat, habis solat maki orang. Fitnah orang, buka aib orang. Jadi kelemahan Allah bagi kat situ. Mungkin barangkali. Ada orang mulut dapat jaga, solat dapat jaga, tapi dia menzalimi anak dan isteri. Mungkin anak isteri dapat jaga, teraniaya pula antara adik-beradik. So, masing-masing ada kelemahan. Kan? Tapi sebaik-baik manusia ialah, makna istiqamah tadi ialah duduk dalam sistem ketaatan kepada Allah keseluruhannya. Nafsu pun tunduk, ibadah pun tunduk, kehidupan pun tunduk, percakapan pun tunduk, syahwat pun tunduk, perasaan pun tunduk. Maka ini baru namanya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ada satu doa yang mungkin tuan-tuan pun pernah baca, pernah hafal. Kita ambil doa ni, kita amalkan. Dan lagi-lagi waktu sebelum bagi salam. Doa ni Nabi baca setiap kali sebelum bagi salam. Ini lebih baiklah. Tapi waktu-waktu biasa pun boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Maksud dia, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Yang pegang hati siapa? Allah. Ada masa kita down lama sangat, tiba-tiba gembira lama sangat. Kemudian down balik, Allah pemilik hati. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati ni, ya Allah. Tetapkanlah hati kami, hati aku, thabbit qalbi, hati aku pada agamamu dan ketaatan kepadamu. Ini doa yang Nabi selalu bacalah. Kalau tak tahu bahasa Arab, bacalah bahasa Melayu dalam hati. Allah ni pencipta bahasa. Tak ada bahasa yang Allah tak tahu. Tuan-tuan ciptalah bahasa. Dulu tuan-tuan pernah dengar bahasa M, bahasa F. Kan? Itu kan? Allah yang izin benda tu berlaku. Mana mungkin tak ada dalam pengetahuan Allah. Saya rasa sekadar tu sahaja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau ada kesempatan bolehlah solat sunat, tapi masing-masing